أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله إن الله كان توابا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم. Sesungguhnya orang-orang yang derhaka, mereka selalu tertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila orang-orang yang beriman lalu dekat mereka, mereka mengerling dan memejam celikkan mata sesama sendiri mencemuhnya. Dan apabila mereka kembali kepada kaum keluarganya, mereka kembali dengan riang gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang yang beriman, mereka berkata sesungguhnya orang-orang itu adalah golongan yang sesat. Padahal mereka tidak diutus untuk menjaga sesat atau tidaknya orang-orang yang beriman itu. Maka pada hari itu orang-orang yang beriman pula tertawakan orang-orang yang kafir itu, sambil mereka berehat di atas pelamin-pelamin yang berhias, serta melihat hal yang berlaku kepada musuhnya. Untuk menambahkan kegembiraan mereka, mereka ditanya, bukankah orang-orang yang kafir itu telah dibalas akan apa yang mereka telah kerjakan dahulu? Kita berada pada ayat-ayat terakhir surah Al-Mutaffifin. Surah yang ke-83 pada juzuk yang ke-30. Ayat yang ke-29 sehingga ayat yang ke-36. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan bagaimana buruknya pelakuan orang-orang kafir kepada orang beriman di dunia ini. Dan bagaimana Allah Ta'ala akan membalas kejahatan mereka seumpamanya pada hari akhirat kelak. Kalau sebelum ini kita telah menceritakan tentang bagaimana keadaan manusia pada hari kiamat kelak. Dari sudut buku catatan, dari sudut hisab, dari sudut azab yang disediakan kepada mereka. Dan juga golongan yang mendapat berbagai nikmat, berbagai kesenangan, berbagai kemuliaan di kalangan orang-orang yang beriman, ashabul yamin dan golongan muqarrabun. Maka ayat yang kita bacakan pada malam ini pula menceritakan pelakuan orang kafir di dunia kepada orang beriman. Mereka suka mempersendakan orang beriman, menghina orang beriman, bahkan menghina ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada mereka, serta mempermainkan agama-agama, mempermainkan kepercayaan orang-orang yang beriman dengan pelbagai cara. Oleh kerana mereka merasakan mereka kuat, berkuasa, punya harta yang banyak, lalu mereka mempersendakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pelbagai persendaan. Dan orang beriman bersama Rasulullah, khususnya orang-orang miskin di kalangan mereka, khususnya golongan hamba di kalangan mereka, khususnya kaum-kaum wanita di kalangan mereka. Kerana bagi mereka kelompok ini bukan untuk dimuliakan. Kerana mereka tidak pernah memandang mulia golongan ini. Itu golongan miskin, golongan hamba dan golongan wanita. Kerana semua ini adalah alat mereka dan alat permainan penghinaan mereka. Bila datangnya Islam, maka kelompok ini yang pertama memeluk Islam. Kalangan kelompok hamba-hamba, kalangan kelompok orang-orang miskin, kalangan kelompok para wanitanya. Kerana itulah bila Raja Hercules mendengar tibanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah,
Maka dia memanggil wakil daripada orang Mekah untuk bertanyakan apakah benar Nabi tersebut. Maka dipanggil Abu Sufyan yang waktu itu menjadi ketua musyrikin Mekah. Dan diikuti oleh salah seorang daripada anak saudara Khadijah radhiyallahu taala anha. Ketika mana Maharja Hercules bertanya, siapakah pengikut Nabi itu? Apakah ia di kalangan orang-orang miskin dan hamba? Maka jawab Abu Sufyan, benar. Yang ikutnya bukan orang kaya, bukan orang standard macam kami. Orang miskin, hamba-hamba. Dan golongan wanita yang lemah akal semuanya. Lalu kata Maharja Hercules, maka benar dia seorang Nabi. Kan Nabi memang pertama-tama pengikut mereka golongan ini. Kerana para Nabi akan berhadapan dengan kelompok berkuasa dan kaya yang mempertahankan kesesatan dan syahwat mereka. Oleh kerana orang kafir merasakan mereka kaya, mereka kuat, mereka ramai, mereka majoriti. Lalu mereka mempersendakan umat Islam daripada permulaan zaman Islam. Sehingga Rasulullah menyatakan bada al-Islamu ghariban. Islam itu bermula dalam keadaan dagang. Maksud ghariban pelik. Perkataan ghariban memberi maksud aneh. Aneh memberi maksud dihina. Orang tak peduli. Kemudian Islam dia kuat. Sehingga bila berlaku akhir zaman, Islam kembali akan tidak dipeduli. Sebagaimana Rasulullah menyebut, وَسَيَعُودُونَ ghariban kama bada. Dan Islam kembali tidak dipeduli sebagaimana ia bermula. Akhirnya wujud kelompok yang menghina Islam. Rukun Islam. Hal yang berkait ibadat. Hal yang berkait munakahat. Hal yang berkait dengan semua. Tetapi golongan maksiat dipuji. Yang minum arak dipuji, yang berjudi dipuji. Yang kaya dengan judi dipuji. Yang berzina dipuji. Semuanya dipuji. Tetapi yang melakukan ketaatan dikeji. Sama ada secara pakaian, secara ibadat dan sebagainya. Ini realiti semenjak zaman Nabi SAW sehingga ia akan kembali kitaran penghinaan kepada Islam. Bila Allah menyatakan innal ladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang jahat itu. Perkataan ajram atau mujrim, penjenayah, maksudnya orang kafir. Allah nak sebut watak orang kafir, sungguh-sungguh watak dia. Kanu minal ladzina amanu yadhakun. Mereka sentiasa ketawakan orang Islam. Diriwayatkan sebab turun ayat ini ada dua kata ulama. Yang pertama, yang dimaksudkan orang-orang yang ajramu, ini orang-orang kafir itu ialah pemimpin besar musyrikin Mekah seperti Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Asi bin Wa'il, As-Sahmi. Mereka lah yang mentertawakan orang Islam. Kalangan hamba seperti Ammar, Suhaib, Bilal dan juga orang-orang miskin di kalangan orang Islam yang mengikut Nabi SAW. Mereka ketawakan. Tengok mereka ketawa. Mereka akak kening. Mereka main kenyik-kenyik mata sesama mereka. Lalu mereka bukan habis di situ, balik rumah, mereka sembang lagi untuk mengaibkan orang Islam. Dan sebab kedua turun ayat ini diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika mana Ali bin Abi Talib bersama dengan orang beriman, lalu orang munafik mempersendakan Sayyidina Ali. Kerana Sayyidina Ali ni radhiyallahu ta'ala dia punya penampilannya tak lawa. Maksudnya dia ni aslak. Aslak ni maksudnya dia punya dahi dia luas sikit. Aslak, dahi luas. Artinya ada orang yang dahi biasa, ada orang di dahi luas. Rambut dia ujung-ujung macam tu. Aslak. Dan senali yang akhirnya dia botak. Senali dia suka botak kerana rambutnya gugur. Dia gugur maka dia pun membotakkan kepala. Dikenali dengan watak. Senali ini kalau terbaca orang yang gempal. Dia jenis gempal, kepala botak. Yang asalnya dia aslak. Maksudnya dahinya luas. Nampak sehingga rambutnya ke belakang. Lalu orang munafik mempersendakan personaliti ataupun fizikal Sayyidina Ali. Mereka mempersendakannya, mereka ketawa. Maka turun ayat ini dan menceritakan. Artinya Allah Ta'ala nak beritahu. Golongan ajramu ini pertama orang kafir, yang kedua orang munafik. Yang akan mempersendakan Islam dari semua aspek. Dia akan lihat. Dia akan gunakan. Dan ini merupakan senjata orang kafir. Salah satu senjata orang kafir melakukan penghinaan. Mereka buat filem untuk menghina orang Islam. Mereka tulis buku menghina orang Islam. Sebagaimana kita didedahkan, kita telah diberitahu tentang filem yang mereka buat menghina Rasulullah dengan isteri-isterinya.
tentang tulisan seperti Salman Rushdie, Satanic Verses untuk menghina Islam, sebagaimana yang ditulis oleh Ishaq Manji yang menghina Islam, dan lain-lain penulisan yang banyak yang mereka jadikan sebagai satu daripada sebaran sesama mereka untuk menjadikan senjata penghina Islam ini berterusan sampai bila-bila. Kerana tuan-tuan kena tahu benda ni adalah senjata orang kafir. Dan Allah menyebut hakikat. Yang orang kafir akan menjadikan penghinaan pada orang Islam, pada syariat Islam, ya hudud, kisah sebagai contoh. Itu hukum Allah. Dia persendakan, dia main-mainkan. Akhirnya orang Islam pun ikut rentak main-main tadi. Nanti buat undang-undang Islam, semua makan sup tangan belaka. Nanti semua Islam kena potong tangan belaka. Dipermainkan. Demikian juga hal-hal lain. Ibadat puasa sebagai contoh, ibadat bersunat, berkhitan. Mereka kata ini penyiasaan pada kanak-kanak. Lalu mereka menggambarkan kezaliman tersebut. Dan demikian juga ibadat berkait dengan perkahwinan. Ya, mereka nampak tak perlu kahwin ni, zina je. Itu jauh lebih baik. Dan hal-hal yang banyak termasuk ibadat, solat kita. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan. Bila Allah menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidhul ladzina attakhadhu dinakum huzwan wa la'iba minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu melantik, janganlah kamu berkawan, janganlah kamu bersahabat dengan orang yang mempersendakan agama kamu dan memperolok-olokkan agama kamu di kalangan orang-orang ahli kitab dan orang kafir. Dan takutlah kamu pada Allah kalau kamu benar-benar orang beriman. Ini orang beriman, dia kena tahu watak orang kafir yang perlu ditolak ialah orang kafir yang mempersendakan Islam. Ada pun orang kafir tak mempersendakan Islam, tidak menghina ayat-ayat Allah, menghormati, maka ini tidak termasuk. Yang termasuk golongan-golongan yang orang Islam diminta berhati-hati. Kerana mereka yang menghina Islam dalam hati mereka itu lebih besar, lebih teruk. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Kata Allah Ta'ala bila membicarakan penghinaan orang kafir pada orang Islam, kata Allah, apa yang mereka simpan dalam dada mereka lagi besar. Artinya tunggu masa je mereka nak mengambil peluang membunuh umat Islam. Dan diriwayatkan bahawa kisah bagaimana penghinaan orang kafir pada orang Islam. Ketika mana kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika aku, Bilal bin Rabah, Abdullah bin Mas'ud dan dua orang lelaki daripada Huzai yang aku tidak ingin menamakannya, dan ada lagi seorang lelaki sekian, kami berenam. Waktu kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datang musyrikin Mekah. Mereka kata, wahai Muhammad, kalau kamu nak sembang dengan kami, halau orang miskin ni dulu. Ni halau geng-geng ni yang bukan label kami. Yang hamba-hamba, orang miskin, orang bagi kami tak ada apa-apa. Halau dia. Lalu kata Nabi SAW, Ma'ana bitardil mu'minin. Aku takkan halau orang beriman. Lalu kata orang kafir, baik tak nak halau tak apa. Waktu nak cakap kami halau, lepas tu kami dah belah, panggil lah. Maka Rasulullah SAW hampir berfikir demikian. Demi untuk mencari keuntungan dakwah. Maksudnya, ya orang ni dengar, nanti dia baik balik lah. Kita perapat balik lah. Nak minta orang-orang, kalangan hamba, orang miskin, boleh tak kalau datang geng-geng kaya, kamu lagi dulu. Secara sukarela lah lagi. Supaya mereka berselera duduk dan aku nak bercakap sesuatu. Hampir Rasulullah nak buat begitu, maka turun ayat. Supaya Rasulullah tidak mengikut rentak tadi. Walaupun kita kata tidaklah Rasulullah bermaksud menghina. Tetapi seperti macam memenangkan keinginan mereka menghina kalangan orang Islam. Lalu Allah turunkan ayat. وَلَا تَتْرُدِ الَّذِينَ يَدَعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Dan surah Al-An'am ayat 52. Jangan engkau menghalau orang-orang yang sentiasa berdoa kepada Allah, yang beribadat kepada Allah, pagi dan petang mencari keredaannya. Jangan halau. Bahkan Allah menyebut dalam surah Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Sabarlah kamu wahai Muhammad dengan kelompok-kelompok miskin ni, yang mereka lah benar-benar ikhlas di dalam beribadat pada Allah pagi dan petang mencari keredaan Allah. Maka bila turun ayat ini dan beberapa ayat yang lain, Allah menyuruh Rasulullah sabat tetap dengan kelompok ini walaupun dihina. Artinya orang Islam ni pegang pada mabda'
asas prinsip kebenaran. Walaupun di kalangan yang ikut Islam ni kalangan orang yang dipandang sebagai orang sebagai tak ada kelas atau sebagainya, tetap kita pertahankan orang beriman. Kerana iman itu lebih tinggi daripada segala pangkat. Dan bila penghinaan makin memuncak, Allah sebut dalam Quran, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Kami mengetahui wahai Muhammad, dada kamu sempit dek penghinaan mereka. Setiap hari Rasulullah kena hina, Nabi kena kata menipu, bohong. Nabi dikatakan sebagai ahli sihir, Rasulullah dikatakan sekian-sekian, dan pengikut Rasulullah pula dikata, dan perintah Allah juga dikata, ayat-ayat Allah dipermain. Bayangkan macam mana kita. Kita orang main keluarga kita pun kita marah. Kalau orang gelar kita, letak gelaran pada kita, kita pun marah. Panggil kita buncit ke misalnya, marah kita. Ini kan Rasulullah SAW yang mulia, kepribadian baginda dihina setiap hari. Bukan yang hinanya seorang. Ramai. Bahkan sampai peringkat diupah kanak-kanak baling batu. Sebagai peristiwa Taif yang terkenal. Disuruh orang yang lemah akal, gila tu, untuk halau Rasulullah. Bayangkan Rasulullah dihina sampai kat dihalau. Halau. Bukan menjadi budaya orang Arab, menghalau orang. Khususnya tetamunya. Tapi untuk Rasulullah, ya. Dan demikian kita katakan pada apa yang berlaku pada dunia Islam hari ini. Bukanlah menjadi suatu kebiasaan undang-undang antarabangsa untuk buat itu dan ini. Tapi untuk Islam, ya mereka buat. Cerita undang-undang antarabangsa, Al-Qanunul Dawli, dalam hak asasi, hak peperangan, bab lain mereka pertahankan. Dari sampai orang Islam tak ada undang-undang tu. Kira langgar je. Buat suka hati. Potong elektrik, potong makanan, letupkan terak bantuan. Bila berlaku pada orang Islam, halal. Tak ikut undang-undang antarabangsa. Kalau berlaku pada orang lain, kami ikut undang-undang antarabangsa. Rusia perang Ukraine, buat satu lorong kemanusiaan. Buat. Ini undang-undang antarabangsa. Rusia patuh, Ukraine patuh. Jangan halang bantuan kemanusiaan. Palang merah, sekian-sekian, okey. Marah Rusia kalau Rusia tak nak patuh. Maka Rusia terpaksalah patuh. Tapi time Israel dengan orang Islam, lihat apa yang dipatuh. Satu pun dia tak patuh. Satu undang-undang pun dia tak ikut. Maka untuk orang Islam, ya. Itu cerita tentang Rasulullah pada zaman musyrikin Mekah. Orang musyrikin Mekah ni mereka ada peraturan dia. Mereka tak boleh halau orang duduk kat Mekah. Tapi mereka halau Rasulullah. Mereka tidak boleh melaporkan orang Mekah. Tapi mereka buat pemulawan ekonomi selama 3 tahun melaporkan orang Islam. Yang dinamakan sebagai muqata'ah. Tahun pemboikotan selama 3 tahun. Tak boleh berkahwin dengan orang Islam. Lepas tu belum ada pengharaman perkahwinan. Tak boleh beri makan, tak boleh jual beli dengan orang Islam. Sehingga Rasulullah, bahkan Khadijah, bahkan Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, orang beriman, lari ke lembah-lembah. Minum air lopak, makan daun kayu. Sampai macam tu. Walhal, orang jahiliah tak pernah buat macam tu. Sesama mereka tak buat. Apatah lagi buat kat Mekah. Kat Mekah, orang datang Mekah beri makan. Beri minum. Kerana siapa pun datang Mekah, kerana mereka berpegang pada konsep man dakhalahu kana amina. Siapa masuk Mekah dia aman. Dia amankan dari ketakutan, dia aman dari penindasan, dia aman daripada kelaparan, dia aman daripada pemusuhan. Tapi untuk orang Islam, ya, langgar. Begitu mereka lakukan di Taif. Orang Taif ni orang baik. Tak pernah halau orang. Yang pertama mereka halau Rasulullah SAW. Padahal Nabi datang dengan cara baik kepada mereka. Cakap dengan baik pemimpin mereka. Apa mereka buat? Mereka halau. Maka ini yang kita sebut penghinaan yang kuat. Sehingga Allah Ta'ala menghiburkan Nabi SAW dengan firman-Nya, Inna kafainakal mustahzi'in. Wahai Muhammad, kami akan memelihara kamu daripada seluruh para penghina. So para penghina ni kami akan pelihara kamu. Maka ayat ini kata ulama tafsir sebagai hiburan kepada orang beriman. Mereka yang menghina orang Islam, kelak mereka pula akan dihina. Kelak nanti orang beriman berada dalam syurga, berada pada kerusi-kerusi kerehatan mereka, melihat bagaimana orang kafir diazab. Dan orang beriman akan berkata, dah dapat ada apa yang kamu buat dulu. Hal suwibal kuffaru makanu yaf'alun. Dah dapat dah apa yang kamu buat dulu pada kami. Maka orang beriman pula yang mempelekehkan mereka. Dan ayat ini sebagai hiburan pada orang beriman dan sebagai amaran kepada orang kafir. Bukan sunnatullah, tuan-tuan. Kalau kita sebut sunnatullah. Siapa pun yang dihina itu tanda dia akan bangun. Siapa dihina? Sebab tu kita dalam Islam dia ajar jangan hina orang.
Hatta musuh pun kita tidak menghinanya. Kerana menghina musuh dengan melampau akan membangkitkan kembali mereka. Jadi gagah balik. Sebab manusia dengan penghinaan tadi dia akan berazam untuk bangkit dan bangun. Khususnya kerana kau barang untuk balas dendam. Tapi Islam menghalang kita menghina orang. Hatta musuh kita tak ajar dihina. Ni akhirat cerita pembalasan. Di dunia kita dicerita dengan perintah Allah. Bila orang Islam tangkap orang kafir, mereka tak dibenarkan menghina. Bahkan memuliakannya sebagai tawanan perang. Sebagaimana Allah turunkan ayat. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Dan mereka memberi makan dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Kepada orang miskin, kepada anak yatim dan kepada tawanan perang. Bahkan kita dah, bagaimana kita menafsirkan surah Muhammad. Kita cerita bagaimana Islam melayan tawanan perang dengan baik. Bagaimana kisah Sumamah bin Usal yang Rasul ikat di tiang masjid Madinah. Bila sampai waktu makan, Nabi menyuruh mencari anggur yang baik, susu yang segar. Lalu diberi makan, diberi minum dengan dilepaskan ikatan. Makan. Lepas sudah makan kenyang-kenyang, lepas kotak hajat, kita tambah balik. Dan tempoh 3 hari kemudian dibebaskan. Sehingga menyaksikan keislaman Sumamah bin Usal. Radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya, kita dilarang menghina orang. Sebagai bentuk penghinaan. Kemudian kata Allah, wa idza marru bihim yataghamazun. Bila mereka melintasi orang beriman, yataghamazun. Mereka bermain mata. Mengangkat kening. Iaitu mempelekehkan dengan cara mata. Itu cara yang paling sakit hati lah. Tak payah guna perkataan. Kita lalu kat orang, atau dia lalu kat kita, dia pun main mata dengan kita. Dia angkat kening sama-sama dia, hidup kening sama-sama dia. Untuk menyakitkan hati orang beriman. Itu kerja orang kafir. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, wa idzan qalabu, bila mereka pulang, ila ahlihim, pada isteri mereka, keluarga mereka. Fakihin, mereka terus memperolokkan. Artinya, perangai mereka memperolokkan orang beriman ini menjadi satu perangai yang berpanjangan. Bukan ketika bertemu orang beriman je. Bertemu isteri-isteri mereka, anak-anak mereka, terus ceritakan lagi. Jadi mereka itu merendah-rendahkan lagi, menceritakan hal orang beriman. Wa idza ra'awhum, dan bila mereka melihat orang beriman, qalu, mereka berkata, inna haula ladhalun. Inilah ajaran sesat, geng-geng sesat. Geng orang kafir boleh kata orang Islam sesat. Jadi kita tak heranlah kalau kita dengar ada kalangan orang-orang bodoh menyesatkan ulama. Ini benda ni dah dimain nama. Fir'aun pun kata Musa sesat. Musa tu sesat tu. Dia nak sesatkan kamu. Walau Fir'aun tu maha sesatnya. Tapi demikian persendaan mereka. Tanpa ada, tentang bila kita sebut sesat, dia pasti ada satu kayu ukur. Dia mesti ada satu asas. Apakah sesat orang yang berbuat baik? Apakah sesat orang yang mengajak supaya menyembah Allah yang esa bukannya patung berhala? Apakah sesat orang yang menyuruh menghubungkan silaturahim? Apakah sesat orang yang meminta supaya diberi keadilan pada semua manusia, hamba abdi dan orang miskin? Mana kayu ukur sesat? Sebab manusia ni bila sebut sesat, dia faham kayu ukur tu secara fitrah. Pasti dia buat kerosakan atas muka bumi. Maka itulah sesat. Kalau dia buat islah, dia buat benda baik, orang tak akan kata sesat. Kita tengok ada seorang tu kita kata sesat. Sebab apa? Sebab dia suka beri makan ke orang. Tu dia sesat. Dia buat islah. Kalau dia suka curi makanan orang, betul lah kita kata sesat. Okey, dia suka tolong orang. Orang pun kata dia tu sesat sebab suka tolong orang. Itu islah. Kalau dia suka susahkan orang, maka baru kita nama sesat. Kalau dia bantu orang, dia ajar orang menghormati. Sebagaimana kata Ja'far bin Abi Talib. Kami dulu berbalah sesama kami sehingga datang Muhammad SAW. Lalu menyatukan kami. Menghubungkan silaturahim kami. Menyamakan kami. Dan dahulu yang kuat memakan yang lemah. Bila datang Rasulullah tak ada benda tu. Maka apa kurang sesat? Apa yang Nabi SAW bawa sesat? Bukan hari ini kita cerita. Apa yang dibawa dalam Islam itu benarnya sesat. Kerana orang kafir mempersendakan baik solat, baik masjid. Mereka tak mau dibina masjid di kawasan mereka. Dan masa yang sama mereka memohon dibina segala tempat ibadat mereka di kawasan orang Islam. Orang Islam berlembut dengan mereka. Tapi waktu orang Islam nak bina masjid, mereka marah. Waktu mereka mengeluarkan suara bingit dan bising, orang Islam dia. Waktu orang Islam keluarkan waktu azan pada waktu tertentu yang maklum, mereka marah. So tutup speaker. Menghina mereka dan sebagainya. Walau mereka bising jauh lebih bising. Ini watak orang kafir.
yang akan menghina semua benda-benda Islam. Supaya kita tidak tunduk dengan penghinaan ini, bahkan menguatkan lagi prinsip, menguatkan lagi penjelasan dan penerangan kita. Kemudian kata Allah, wa ma ursilu alaihim hafizin, dan tidaklah diutuskan kepada mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mereka ini menyesatkan orang beriman. Bahkan kerja mereka ialah perhatikan orang beriman dan ikut contoh kebaikan mereka. Bukan mereka ini bila dihantar Rasulullah pada mereka untuk sesatkan Rasulullah dan orang beriman. Tapi Rasulullah sebagai contoh manusia dan orang beriman sebagai tatbiqat, pelaksanaan contoh. Yang tidak orang kata, oh tu Nabi bolehlah. Rasulullah didik satu kelompok manusia namanya sahabat. Maka sahabat buat semua benda yang Rasulullah buat supaya manusia tak akan kata, itu Nabi boleh buat, kita tak boleh. Nabi telah berjaya mendidik generasi sahabat yang buat apa yang Nabi suruh. Maka tak ada lagi satu istilah itu Rasulullah buat dengan maksud Nabi bolehlah buat, itu tak boleh, tak mampu. Ini Rasul, ini para sahabat. Nabi qiyamul lail, para sahabat qiyamul lail ikut cara Nabi SAW. Rasulullah berpuasa, para sahabat berpuasa ikut Nabi SAW. Rasulullah bersedekah, para sahabat bersedekah mengikut jejak langkah Nabi SAW. Contoh yang Rasulullah bawa telah ditatbikkan, telah dilaksanakan oleh para sahabat yang mereka manusia macam kita. Tak ada lagi alasan orang kata itu Nabi. Kan macam saya kata ada orang dia tak nak ikut benda baik, dia kata itu Nabi buat, kita siapa? Kita bukan Nabi. Kita tak boleh buat lah. Lalu melemahkan keazaman untuk buat ketaatan. Dengan beralasankan itu Nabi, kita tak boleh ikut. Sebab itu Rasulullah bila datang, Nabi bentuk sahabat. Supaya orang tahu bahawa kejayaan yang Rasulullah ada, kesungguhan dalam ibadat, ketaatan, kepatuhan itu, ada pada contoh didikan sahabat. Dan sahabat pula, mereka didik satu generasi namanya tabi'in. Maka tabi'in ini buat macam sahabat. Dan tabi'in ini mendidik satu generasi namanya tabi'in. Jadilah 3 fasa tahun keemasan yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurung-kurungku, kurung selepasku dan kurung selepas-lepasku. Apa yang menjadi hebat kurung-kurung 1, 2, 3 sehingga tahun 300 Hijriah? Mereka boleh buat apa yang Nabi buat. Tanpa bagi alasan itu Nabi. Datang kurung-kurung yang lemah. Maka kalangan mereka cuba melarikan diri daripada melaksanakan perintah Allah. Lalu beralasankan itu Nabi, kami tak. Kami bukan Nabi. Kami tak mampu macam Nabi. Maka ini benda yang dikatakan hujah yang salah. Hujah yang salah. Bahkan kita diminta berusaha ikut Rasulullah. Sebab itu dalam Quran Allah sebut dalam surah Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada kehidupan Rasulullah SAW itu contoh tauladan bagi orang beriman yang beriman kepada Allah hari akhirat dan yang ingin menyebut Allah banyak-banyak. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang yang mengharapkan redha Allah dan beriman pada hari akhirat dan ingin menyebut nama Allah banyak-banyak, inilah Rasulullah yang patut mereka contohi. Jadi Allah pun suruh ikut Rasulullah. Kita tak boleh tahu tu Nabi, saya tak. Rasulullah ikut lah. Tak sempurna itu hal kedua. Tapi ikut tu kena. Kita kena ikut. Macam kita ikut orang jalan depan Nabi yang sampai. Mungkin kita tak boleh kejar dia laju. Tapi kita tahulah jalan dia tu. Sehingga kita sampai macam dia sampai. Ini perintah Allah. Kemudian kata Allah, fal yaum, yakni hari akhirat kelak. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, minal kuffar, akan melakukan perkara sama pada orang kafir. Yadhakun, ketawakan mereka. Kat dunia dulu kamu ketawakan orang beriman. Dengan agama, pegangan, syariat, dengan pakaian, dengan segala perintah Allah. Kamu ketawakan semua. Orang pakai tudung, kamu ketawa. Dia kata bawa kemah. Pakai tudung, pakai jubah, dia kata bawa kemah. Mereka menghina. Mereka tak nak pakai tudung. Yang solat, mereka hina. Yang pergi haji, mereka hina. Semua yang buat ibadat dalam Islam, mereka hina. Maka kata Allah, hari ini, hari pembalasan, hari akhirat. Orang beriman akan ketawakan kamu, wahai orang kafir. Alal araik yang zurun. Dalam keadaan mereka duduk di atas kerusi yang indah. Kita sebut perkataan araik. Itu kerusi yang cantik, yang indah.
yang kita sebut sofa yang indah, yang paling indah dalam syurga, yang tempat rehat orang beriman ahli syurga. Hal yang zurun dan keadaan mereka melihat. Hal suwibal kuffar ma kanu yaf'alun. Rasakan perbuatan kamu dahulu di dunia. Kata para ulama dalam ayat ini berhubung dengan bagaimana akhirat kelak orang-orang beriman akan ketawakan orang kafir. Diriwayatkan daripada Qatadah, katanya Ka'ab al-Ahbar berkata, inna bainal jannati wan nar kuwa. Antara syurga dan neraka itu ada satu kawasan. Idza arada al-mu'min an yanzura ila aduwin kana lahu fid dunya ittala'a min ba'di kuwa. Antara syurga dan neraka ada satu tempat. Yang bila orang beriman dia nak tengok orang kafir dalam neraka, dia pun pergi tempat tu. Di tempat tu nak tengok orang kafir yang mempersendakan mereka. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran, fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim, dan surah Safat. Surah yang ke-37 ayat yang ke-55. Lalu orang beriman melihat orang kafir dibalas dan neraka jahim. Qal zukira lana annahu tala'a fara'at jamajim qaum taghli. Dan orang beriman melihat bagaimana tengkorak-tengkorak orang kafir ini menggelegak dibakar oleh api neraka. Artinya ada syurga neraka ada satu tempat, orang beriman nak tengok orang kafir lepak situ. Pergi lepak situ tengok mana musuh kami dulu, yang persenda kami dulu, yang mempermain kami dulu. Lalu mereka pun tengok azab, berbagai bentuk azab orang kafir. Antara azab yang mereka lihat, kepala mereka menggelegak di api neraka. Jamamim tagli, kepala orang kafir yang menggelegak. Lalu orang beriman masuk syurga. Wa ajlisu 'alal araik yanzuru ilal kuffar, dan mereka kembali masuk dalam syurga dan lihat lagi orang kafir. Kaifa yu'adzabuna finnar, bagaimana mereka diazab dalam neraka. Wa kaifa yastarikhuna fiha, bagaimana mereka menjerit dalam neraka. Wa yad'una bil waili was subur, bagaimana mereka meraung-raung kemusnahan dan kehancuran. Wa yal'anu ba'dhum ba'dha, lalu mereka melaknat antara satu sama lain. Sebab kamulah aku sesat, sebab kamulah aku kena azab. Lalu orang beriman tengok macam tengok filem ni. Tengok filem golongan-golongan yang mempersendakan mereka. Duduk satu tempat antara syurga dan neraka. Dan dalam syurga lagi pun tengok lagi. Bagaimana orang kafir berteriak, menjerit. Bagaimana mereka melaknat antara satu sama lain. Bagaimana mereka menyalahkan antara satu sama lain. Bagaimana mereka dibalingkan dalam neraka. Kesemua gambaran ini dilihat oleh orang beriman. Wa yuqalu ala sabili tahakkum. Lalu orang beriman mempersendakan mereka dengan berkata, hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Dah dapat balasan apa yang kamu buat dulu. Dah rasa balasan apa yang kamu buat dulu. Ia persis seperti ayat dalam surah Ad-Dukhan ayat 49. Ketika mana Allah Ta'ala menemplak golongan-golongan ahli neraka dengan berkata, Zuk innaka antal azizul karim. Rasakan neraka kamu dulu sombong dan kamu dulu rasa mulia. Kamu dulu dengan kekufuran kamu rasa mulia. Kamu dulu dengan kekufuran kamu rasa gagah dan kuat. Tak rasa dibakar dalam neraka. Hari Zuk innaka antal azizul karim. Rasakan. Atau bahasa mudah, padang muka. Bahkan ungkapan ini kita sebut daripada kubur lagi. Diriwayatkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Dalam musnadnya, Nabi menyatakan, bila kamu melalui kubur orang kafir, fabashirhu bin nar, maka berilah khabar gembira dengan api neraka. Kita lalu kat kubur orang kafir, kita kata, ubashirukum bin nar, aku beri khabar gembira untuk kamu dengan neraka. Atau bahasa mudah, padanglah kamu dengan neraka yang telah dijanjikan pada kamu. Ini disunatkan kita sebut. Untuk apa? Menguatkan lagi akidah kita. Untuk menunjukkan kesudahan orang kafir begitu hina. Walau mereka ada harta bilion di dunia. Walau mereka punya segala kemewahan dan kegembiraan di sini. Namun kesudahan orang kafir adalah buruk di akhirat kelak. Terlalu buruk. Sehingga kita tidak perlu rasa bangga lalu kubur orang kafir. Bahkan kita menyatakan, ubashirukum bin nar. Aku beri khabar gembira kamu dengan neraka. Ataupun rasakan neraka yang telah dijanjikan. Dan kelak orang beriman kata lagi, hal suwibal kuffaru ma kan yaf'alun. Dah dapat balasan apa yang kamu buat dulu. Dah dapat ke? Maksud dah dapat tu pesan kita nganjing lah. Dah dapat. Macam mana? Dah dapat apa yang kamu lakukan dahulu. Kemudian kata para ulama tafsir menyatakan, seolah-olah orang beriman akan berkata kepada orang kafir, hal jazainal kuffar ala amalihim ladzi kana min jumlatihi. Apakah kamu telah mendapat balasan disebabkan kamu dahulu mempersendakan kami?
mempersendakan pegangan kami. Dan kami telah mendapat balasan kebaikan yang kami buat. Perkataan ini, kata ulama, menambahkan kegembiraan ahli syurga. Seronok ahli syurga kami, yang kamu persenda, yang kami buat dulu-dulu, kami dapat balasan baik. Kami dapat syurga. Yang kamu duk persenda kami, kamu pula dapat neraka. Jadi ini gambaran kegembiraan orang beriman. Dulu awak, saya bercakap awak tak nak percaya. Tengok, saya dah dapat. Awak dapat apa? Kalau kita cerita ke seseorang, supaya ikut kita, awak ikut saya, awak berjaya, dia pun pelekeh kita. Dia kata macam-macam. Akhirnya kita pun berjaya. Kita akan kata apa? Tengok, yang awak hina tu saya dapat. Awak dapat apa? Awak tak dapat apa. Awak hina saya, awak tak dapat apa-apa. Saya dapat segala kejayaan. Perkataan itu ialah gambaran kegembiraan. Maka demikian dikatakan pada orang kafir akhirat. Jadi ayat ini satu amaran keras kepada orang yang mempersendakan perintah Allah. Orang yang mempermainkan orang-orang beriman. Hatta di kalangan orang miskin di kalangan mereka. Hatta di kalangan hamba. Kerana kita tahu bila seorang itu beriman, mereka perlu dihormati dan dimuliakan. Sebab itu kita, kaedah yang Allah sebut pada kita orang beriman. Tak dengan melupakan kekayaan pangkat dan jawatan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sehingga orang beriman bersaudara. Asas itu kita tak boleh menghina saudara kita. Jangan jadi puatak orang kafir yang memang kerjanya menghina orang Islam. Kita jangan mengambil kerja orang kafir dengan menghina sesama kita. Kerana ini juga merugikan kita. Bukan kita mendoakan sesama kita. Bukan kita memperbaiki sesama kita. Kita nasihat sesama kita. Sebagaimana kata Nabi SAW, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Kita nasihat. Asas itu kita bina persaudaraan kita. Bukan asas kita menghina sesama kita. Kerana watak menghina watak orang kafir pada orang beriman. Dan Allah menjadikan balasan yang buruk kepada mereka pada hari akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.